Malam ini tentulah satu malam yang amat penting bagi kita, iaitu satu program jelajah prihatin yang disusun dan diatur oleh Perikatan Nasional Pusat yang memberikan ruang dan peluang kepada kami menjelajah di seluruh negara, bertemu dengan berbagai peringkat masyarakat dan pengundi-pengundi demi untuk menjelaskan situasi dan keadaan negara kita yang kita sayangi ini. Dan juga penting ialah untuk kita memberi pandangan-pandangan yang nanti dapat digunakan sebagai suatu asas untuk saudara-saudari terutama pengundi menilai terhadap parti-parti yang akan bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-15 ini, dan dengan cara begitu dapat membuat satu keputusan yang bijaksana, yang tepat, agar dengan pilihan raya umum ini akan terbentuk sebuah kerajaan dengan kepimpinan yang baik, yang dapat menegakkan kebenaran, menentang kemungkaran, mengatur dan merencana pembangunan rakyat yang menyuruh agar Malaysia akan kembali menjadi sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Nak membentuk kerajaan ni bukan satu perkara yang kecil. Membentuk kerajaan bermakna untuk menentukan pentadbiran kerajaan yang dibentuk itu akan menguruskan hal ehwal negara kita ini dengan cara yang betul, yang beramanah, yang bertanggungjawab, dan dapat menguruskannya secara yang sebaik-baik mungkin, agar kita semua sebagai rakyat jelata akan nanti dapat menikmati hidup kita yang lebih selamat, yang lebih selesa dan lebih berjaya. Malahan bukan saja kehidupan kita pada hari ini, tetapi juga untuk anak-anak dan cucu cicit kita yang akan datang. So ini bukan satu perkara yang agak mudah. Sebab itu setiap satu undi yang ada pada setiap saudara-saudari sebagai pemilih ini undi penentu. It is about the future of Malaysia. It is about our future, but the future generation as well. Jadi dia tak boleh main-main. Satu, kerana hak kita sebagai warga Malaysia ini yang berumur 18 tahun ke atas sekarang secara automatik mempunyai hak yang diperuntukkan oleh perlembagaan negara yang harusnya kita hargai dan kita gunakan sebaik-baiknya, supaya dengan hak kita mengundi, kita dapat membentuk sebuah kerajaan yang baik. Dengan kerajaan yang baik itu, negara kita menjadi negara antara yang disebutkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. So it is not a small matter. Tapi saya tak ada malam ni nak cerita yang serius-serius. Muka saya ni serius, nak buat macam mana? Jadi oleh sebab itu, pertamanya yang penting ialah menunaikan amanah ni. It is about using your right as a citizen to vote.
not using this right, kalau tak digunakan hak kita ini adalah satu yang amat merugikan kita dan juga merugikan negara kita. Tolonglah, keluarlah, ramaikanlah di tempat-tempat mengundi untuk kita menentukan nasib kita yang akan datang. Walaupun dalam keadaan yang kita hadapi sekarang ini mungkin tidak berapa baik, kita tak setuju supaya parlimen dibubarkan. Bukan pasal kita takut. Apa? Orang Putrajaya takut? Tak takut. Kita tidak mau diadakan pilihan raya kerana pertamanya ialah soal rakyat kita yang hari ini hidup tertekan, susah, menghadapi banyak masalah. Selepas kita melalui satu tempoh masa hampir lebih 2 tahun pandemik COVID yang melanda dunia dan Malaysia, hidup kita sebenarnya tidak kembali pulih seperti yang kita harap-harapkan. Kita berada dalam keadaan yang susah. Hari ini jumlah rakyat kita yang sudah jatuh miskin bertambah. Dulu katanya ada B40. Kalau ikut definisi B40, ialah mereka yang pendapatan 4,300 kalau tak silap saya ke bawah. Itu dianggap kumpulan yang miskin ataupun miskin tegar. Selepas kita berhadapan dengan pandemik COVID, peratusannya meningkat kepada lebih daripada 61%. From 40% goes up to 61%. Maknanya apa? Bilangan keluarga isi rumah yang telah jatuh ke paras yang miskin bertambah ramai. Waktu zaman saya mentadbirkan negara, di sinilah Putrajayanya. Agak ada nostalgia tadi. Bila dikeluarkan video tadi, saya rasa macam sebab sedikit. Tapi tak apalah. Kita tahu waktu kita berhadapan dengan masalah yang sebegitu besarnya, kita usahakan pelbagai usaha yang kita fikir patut dan perlu dibuat untuk menentukan supaya rakyat kita masih mampu hidup, keadaannya selamat dan sehat. Tapi yang tidak kurang penting menentukan supaya di atas meja kita, rakyat kita ini ada makanan yang terhidang. Jangan ada seorang pun rakyat Malaysia yang mati bukan hanya kerana COVID, tetapi mati kebuluran. Ada orang Putrajaya mati kebuluran, angkat tangan. Kalau dah mati takkan ada kat sini. Ya. Kalau ada kat sini angkat tangan, seram juga kita. Itu penting. Jadi yang saya nak sebutkan sekarang ni, nak membentuk kerajaan yang baru selepas 19 bulan ni, bukan saja membentuk kerajaan sahaja, tetapi kerajaan macam mana yang dia dibentuk ni? Memahami tentang masalah rakyat yang berhadapan dengan cengkaman hidup yang luar biasa. It is not about the normal situation. It is a very difficult situation. Jadi tentu kita nak mencari sebuah kerajaan yang berupaya, yang faham tentang nasib hidup rakyat, yang rasa bertanggungjawab untuk berbuat lebih daripada yang sewajarnya untuk membela nasib rakyat yang susah, yang papa, yang kedana, yang tak cukup pendapatan, yang hidup dalam keadaan miskin, yang tak ada pekerjaan. Dan saya nak
memberi amaran, bukan kerana saya bagi amaran, tapi pakar-pakar antara bangsa menyatakan tahun hadapan, next year, keadaan akan menjadi lebih sukar. Ni Menteri Ekonomi dua-dua dia kat sini. Betul tak Datuk Azmin? Mengangguk betul. Bukan kita kata, pakar antara bangsa, World Bank, macam-macam lagi yang menyatakan bahawa tahun hadapan 2023 dunia akan berhadapan dengan kemalapan ekonomi, depression. Ramai orang akan tidak ada pekerjaan, hidup sengsara, bukan saja di Malaysia tetapi di seantero dunia. This is what the pakar antarabangsa berkata. So it's not just about forming the government, whether this government that will lead Putrajaya after this election is responsible, is able, is capable of managing what we believe is going to be a worse situation than now. Speaking sikit dalam bahasa Inggeris kat Putrajaya ni. Saya fikir sebahagian besar ni adalah penjawat awam. Jadi oleh sebab itu, kalau kita fikirkan ini bukan satu keadaan biasa, pilihan gaya ni tentu pilihan seolah-olah macam biasa. Apa tidak biasa, besok keluar mengundi pangkah saja. The question is, siapa yang suruh saudara nak pilih? Siapa? Takkan tak dapat jawab, dah banyak cakap depan saya. Siapa yang kita nak pilih? Ya, jawapan mudah, Perikatan Nasional. Nanti saya nak cerita sampai subuh. Kalau diizinkan, kita boleh salat jemaah kat sini sama-sama. Kalau boleh, tapi tak selama itulah saudara, mungkin 15-20 minit je. Nak menceritakan itu supaya termasuk dalam akal fikiran kita yang ada ini, bahawa kehadapan kita ini adalah satu penentuan. It is about determining our future, menentukan masa depan kita. Dan kalau kita pun sudah hidup hari ini agak, kalaupun tak kaya, selesa, it is about our next generation, anak kita, cucu kita. Saya dah tua dah tuan-tuan, 75 tahun, nampak macam 45 tahun. Ada 8 cucu dah kan? 8 cucu. Kadang-kadang saya duduk memandang anak-anak cucu saya kata, apalah nasib mereka. Aku tak apalah. Boleh dah hidup, boleh makan. Anak cucu, tak tentu lagi. Jadi oleh sebab itu, kita kena membuat satu keputusan yang bijaksana, yang bertanding parti-parti yang ada. Tadi dah sebut Perikatan Nasional, tak payah sebutlah, kita ada di sini. Barisan Nasional. Siapa Barisan Nasional? Saya pernah duduk di situ. Kadang-kadang orang salah pandang saya, dia fikir saya Barisan Nasional. Enggak, nomor Barisan Nasional out. Kebetulan saya ditendang keluar, tak jauh daripada sini, Putrajaya tu, apa, bangunan pejabat Perdana Menteri. Saya ditendang keluar. Tapi saya duduk di sana lama, sampai ke tingkatan timbalan Presiden UMNO. Tak ada besar sangat, tapi boleh tahan lah juga. Lebih baik daripada ketua bahagian.
timbalan presiden dan timbalan pengurusi Barisan Nasional. Saya mengetui jentera pilihan raya demi pilihan raya demi pilihan raya. Hak menang semua kata orang Kelantan. Menang aja. Kenalah tepuk tangan sikit. Waktu itu, waktu zaman yang lalu, saya tahu. Mula-mula okey. Tak curi. Mana kita ada dengar kes kata rasuah-rasuah pada zaman-zaman dahulu? Ada sedikit-sedikit. Ada juga agak curi sikit-sikit. Tetapi akhirnya selepas hampir 70 tahun, kalau tak silap saya, hampir mentadbirkan negara, banyak penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah yang disebutkan oleh Badan International Transparency International yang menilai sesebuah negara berdasarkan perlakuan-perlakuan salah guna kuasa dan rasuah, antara yang terburuk adalah Malaysia. Jangan tepuk tangan. Malu kita. Kenapa jadi begitu? Kerana dah lama berkuasa, lupa tanggungjawab dan amanah. Bila menjadi pemimpin, ini memegang amanah Allah. Dan kita tak boleh membuat sesuatu yang dianggap melanggar ataupun pecah amanah. Ini banyak ustaz kalau dari segi hukum, Syekh, apa hukum? Pecah amanah, tidak bertanggungjawab, satu dosa besar. Saya bila mengangkat sumpah, tuan-tuan, di Istana Negara sebagai Perdana Menteri 1 bulan Mac 2020, masih ingat lagi, bermula dengan sumpah, wallahi wabillahi watallahi, saya Muhyiddin Muhammad Yassin, macam-macam semua sekali. Sumpah itu bermula dengan wallahi wabillahi watallahi. Ini berat. Ke bawah ni sebahagian besar pun bersumpah dengan nama Allah. Itu amanah. Tak boleh pecah amanah. Sebab kita ni pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ni pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan ditanya, dipersoalkan oleh Allah di yaumul qiyamah nanti, apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang yang kamu pimpin? What do you do with the people that you lead? Ke arah mana kau bawa dia? Ke arah siratal mustaqimnya lurus, ataupun ke arah yang terjerumus dalam kancah kejahatan, maksiat, dan hukumnya ialah neraka. Berat tu. Ini bukan hari Jumaat nak khutbah Jumaat. Jadi sebab itu bagi saya, Barisan Nasional sudah gagal. It's total failure now. Yes, we recognize what they did before. Tak boleh kita nafikan. Putrajaya terbina ialah atas usaha dan inisiatif pimpinan Barisan Nasional. Tun Mahathir yang menciptanya, arkiteknya. Yang mana betul kita recognize. Tetapi sehingga mutakhir ini, kerana kuasa itu dah lama dipegang, a very long time, I think berapa 9
6 dasawarsa, 6 dekad daripada zaman bila 1955 pilihan raya pertama sampai dia jatuh tumbang pada tahun 2018, berapa tahun yang lepas. Kenapa dia jatuh? Kita tahu apa yang telah berlaku. Di sinilah di Putrajaya. Di situ ada bilik pejabat Perdana Menteri. Di sebelah ada pejabat timbalan Perdana Menteri yang saya duduk. Kabinet ada di tengah-tengah. Dekat situ banyak mencipta sejarahnya. Tetapi kerana sudah lama berkuasa, dia lupa. Power corrupts, absolute power dikatakan corrupt absolutely. Kuasa itu korup. Tapi kuasa yang enggak begitu penuh, lama, menjadikan dia korup sekorup-korupnya. Saya tegur Perdana Menteri. Saya jadi timbalan, dia duduk sebelah kanan. Bincang dalam jemaah menteri macam-macam urusan negara. Tapi bila sampai ke satu cerita yang berkaitan dengan wang yang berbilion-bilion yang dicuri menerusi 1MDB yang telah terbentuk oleh Najib Razak, seantero dunia bergegar dengan sejumlah wang yang hilang lebih daripada 42 bilion tak silap saya. Never happened in history before. Dan ini yang terburuk dalam sejarah dilakukan oleh Perdana Menteri. Saudara duduk di sebelah, saya duduk di sebelah. Kita dengar laporan-laporan yang dibentangkan. Saya taklah cerdik sangat. Tapi bila dengar cerita soal macam itu, saya kata, ini tak boleh dibiarkan. Mesti kita ambil satu tindakan tegur. Kerana kemungkaran ini akan membawa bahana musibah kepada negara. Sebenarnya itulah yang kita hadapi pada hari ini. Saya kata, Najib, this is not right. Very seriously not right. Whatever you say. Ada toke, raja, Arab bagi duit, cincin Rosmah Mansur warnanya pink dan sebagainya. It is not right, it is wrong. Dan waktu saya tegur itu, saya tak fikir soal jawatan. Tapi saya fikir soal kewajipan dan tanggungjawab saya sebagai seorang timbalan dalam kabinet untuk menegur Perdana Menteri. Saya tak katakan saya berani. Saya tak fikir sama ada dengan teguran itu menyebabkan saya terpaksa terpecat dan dipecat. Tapi kalau saya tak buat sebegitu, ini satu dosa pada saya. Disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa hiya adhaful iman. Kalau kamu melihat sesuatu kemungkaran di hadapan mata kamu biyadihi, maka naklah kamu gunakan tangan kamu. Tafsirnya ialah kuasa yang kamu ada untuk mencegahnya. Disebutkan lagi, kalau itu tak boleh kamu lakukan, kamu gunakan lidah kamu. Bilisanihi, dengan lidah kamu. Maknanya menegur. Tapi kalau itu pun tak boleh buat, hanya dengan hati kami. Hati kamu. Biqalbihi. Tapi kalau itulah kamu lakukan, wahya aful iman. Itu bermakna selemah-lemah iman kamu. Tetapi tanggungjawab itu saya buat. Dia panggil saya dekat sini jugalah, dekat pejabat dia satu hari. Saya pergilah. Dia tak tahu apa nak cakap depan saya.
Pasal saya dah mula menceritakan hal-hal sebegini dalam parti, dalam kabinet, tapi masih terus berlaku. Maknanya dah tak boleh tahan. Dan waktu itu saya dah dengar angin akan ada rombakan kabinet. Saya tak kisahlah apa-apa saya nak buat. Waktu itu saya timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan. Dekat dengan Dato' Radhi punya tempat. Ya. Tetapi bila saya dijemput, dia tak tergamam nak cakap dengan saya ni. Tak kerti dia berjalan sana, jalan sini dekat tengah-tengah set lounge dia tu. Habis saya tanya, you panggil saya ni kenapa? Ada apa-apa ke? Ada. Cakaplah apa dia? Dia tak boleh nak cakap. Perdana Menteri dengan saya timbalan, dia tak kerti nak cakap, tak tercakap buka mulut dia. Beritahulah saya about cabinet. Ya. Ya, apa dia? Nak rombak? Ya. Habis nak buat apa? You tak nak saya duduk dalam kabinet? Perdana Menteri tak berani cakap dengan saya. Tetapi saya kata okey. Pasal apa? Pasal saya disebutkan menyebut hal-hal berkaitan dengan 1MDB. Yang saya cakap tu terbukti bagaimana yang telah kita lihat hari ini di mahkamah. I don't bluff. Sampai dia sudah mula dipenjarakan 210 juta denda, 12 tahun penjara. SRC saya tak bergembira. Kesian juga. Tapi itulah bahana. Kerana tidak ikut undang-undang, tak beramanah. Saya tak apa. Bila saya kata dia tak nak saya keluar aja. Panggil struktur saya kat pejabat saya, bagi sini. Najib dah buang saya. Okey, pack. Saya tak duduk lama. Tengok dalam laci saya ada novel satu, saya balik. Itu aja. Lepas tu tak datang-datang lagi. Cerita yang pertama. Lepas tu datang balik, tuan-tuan. Takdir Tuhan letakkan saya jadi Perdana Menteri, duduk balik kursi kat situ, kursi Perdana Menteri. Nanti cerita-cerita ni akan saya rakamkan dalam buku-buku ke hadapan, insyaAllah. Tapi saya nak cerangkan itu. Juga waktu saya jadi Perdana Menteri, bukan tuan-tuan tak tahu, angkat sumpah dan sebagainya saya sebutkan tadi, dah molek lah tu. Kerana lepas PH mentadbirkan negara, itu Dato' Azmin dah sebutkan tadi, apa mereka buat? Kita duduk dalam kabinet. Saya Menteri Dalam Negeri, Dato' Azmin Menteri Ekonomi, Dato' Radhi Djidin pun sama-sama. Saya rasa luar biasa. I've been in many cabinet before. But being in cabinet of PH, when Tun Mahathir is the Prime Minister, it was totally different. Not because he is different, but the members of the cabinet who comprise of many, including from PKR and DAP. Masya Allah. Dia duk tunggu saya. Bukan tunggu macam mana. Saya Menteri Dalam Negeri. Ada banyak urusan-urusan saya berkaitan dengan soal pekerja asing. Yang Menteri Sumber Manusia ni Kula nama dia, bukan Ula. Kula Segaran nama dia. Dia duk tunggu bila saya tak hadir dalam kabinet, dia bawa benda yang baru. Dia takut kalau saya ada bersama mungkin saya akan tentang dan tolak. Isu berkaitan LTTE, isu soal macam-macam lagi nak tukar akta hasutan, macam-macam lagi saya nak cerita. Saya tak boleh tahan, tuan-tuan. Sebab tu saya beritahu Tun, we can't stay on for long in PH. Kita bincang Ustaz Azmin bersama. Tak boleh.
Lagi lama Bersatu dan PN kita ni duduk situ, lagi merosot sokongan kita, kerana orang Melayu tahu itu bukan tempat kita. Perosak bangsa, perosak agama, tak sokong kita, dan macam-macam perkara yang buat yang membawa mudarat kepada orang Melayu, terutamanya umat Islam dan juga seluruh rakyat Malaysia. We can't stay there. Jadi Bersatu punya Supreme Council buat decision untuk kita keluar. Bukan saya keluar, seluruh parti kata kita kena get out of this mess and don't stay with PH. Ialah dia kata kita pengkhianat. Dia boleh kata saya pengkhianat, tapi saya tak boleh mengkhianati bangsa, agama dan negara saya. Kenapa? Entah macam mana takdir Allah meletakkan saya sebagai Perdana Menteri. Apa ayat Quran yang sebutkan dia boleh naikkan seorang, boleh turunkan seorang. Itu disebutkan tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Naik saya angkat sumpah Perdana Menteri. Dah eloklah begitu. Masuk Covid. Siapa tahu Covid? Tak pernah dengar pun binatang Covid. Virus Covid, bukan? Tak ada, tak tahu. Tak ada pemimpin dunia yang mahir dan pakar. Tidak ada pakar kedoktoran di peringkat antarabangsa yang tahu bagaimana nak menguruskan. I face that problem. Tapi bukan nak memuji diri sendiri, tapi ini usaha bersama. Dan saya nak rekod di sini ucapan setinggi-tinggi terima kasih pada seluruh anggota pentadbiran kerajaan, penjawat awam. Bukan kerana saya datang ke Putrajaya, tapi itu yang tak boleh saya lupakan. Zaman susah, kami duduk bersama-sama setiap hari, malam siang, malam siang, malam siang. Tahu tak saudara? Saudara boleh duduk rumah tidur. Perdana Menteri dan kabinet waktu itu kita ada mesyuarat. Mula-mula mesyuarat fizikal. Tapi ada seorang menteri kita kena Covid. Semua kita kena kuarantin. Ingat tak? 14 hari waktu itu. Duduk rehat kat rumah tapi mesyuarat kena jalan pakai Zoom. Pertama kali saya dengar ada Zoom. Saya ini bukan mahir sangat tentang teknologi maklumat dan sebagainya, tapi Zoom. Pasal apa tak boleh bersemuka? Mesti buat secara maya. Bermesyuarat. Pagi, petang, malam kita bermesyuarat. Nak menangani masalah yang luar biasa, unprecedented. Saya tak tahu berapa kali mesyuarat. Yang paling banyak lah. Saya diberitahu di banyak negara Perdana Menteri tak mengusikan mesyuarat. Di Malaysia Perdana Menteri dan kita sebagai jemaah menteri bersidang hampir setiap hari dan malam. Tepuklah tangan. Pasal ucapan saya ni agak serius pada malam ini. Tapi tak apa nak jelaskan. Pasal saya tahu di Putrajaya, it is a center of administration. Yang hadir di sini, saya fikir sebahagian besar pejabat awam. Terima kasih kena pakai baju biru. Mana dah okey lah itu? Okey ya? Tapi nak jelaskan, satu contribution, the frontliners. Siapa the frontliners? Daripada Kementerian Kesihatan, polis, tentera, tak tahu berapa tenaga manusia yang kita kerah, sekolah, every single one of them. And they are the civil servant. Kita tabik spring pada penjawat awam. Sebab itu kita dapat menyelesaikan dalam keadaan krisis. Balancing life and livelihood yang Datuk Radhi sebut tadi is
The most difficult. Ni Menteri Ekonomi. Sebelah saya tu adalah Menteri Kesihatan. Bukan dia bergaduh. Menteri Kesihatan kata tak boleh buka lagi. Pasal COVID masih banyak. Selangor masih banyak. Wilayah masih banyak. Johor keseluruhannya. Merah dalam kita punya plan tu. Merah tuan-tuan. Merah. Belum kuning, belum hijau lagi. Datuk Azmin kata kalau tutup, kita menjadi sebahagian dari global supply chain. Banyak multinational selain daripada syarikat-syarikat tempatan kita bergantung pada ekspor. Kalau berhenti, hasil tak ada, nanti kita akan dinyahkan daripada senarai pembekal-pembekal chip yang terbesar di dunia. Nilainya berpuluh bilion. Jadi antara Datuk Azmin dengan siapa? Adham Baba, kemudian tu Khairi Jamaluddin. Ini Menteri UMNO, tapi waktu COVID tak ada UMNO, tak ada siapa. Just minister responsible. Nak minta supaya jangan buka dulu, pasal ni akan naik. Menteri Ekonomi kata tak buka nanti jatuh ekonomi. Sampai satu hari Governor Bank Negara dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi bagi satu amaran pada saya. Mr. Prime Minister, if you do not open the economy within 1 month, itu Azmin, dalam tempoh sebulan tak buka ekonomi, seluruh ekonomi negara kita akan jatuh dan runtuh. Macam mana tuan-tuan nak buat sebagai Prime Minister? Dia kata kalau tak buka ekonomi ini, pasal dah tutup lama gini-gini, sebulan saja lagi ekonomi negara kita akan runtuh. Tak boleh bangun lagi. Nak bangun susah. Terkial-kial mungkin tak boleh sampai ke mana. Saya terpaksa menimbangkan tu. Tetapi akhirnya, alhamdulillah kita dapat taufik, berdoa selalu minta Tuhan bagi kita mempermudahkan segala urusan kita, bagi kita semangat, bagi kita menghadapi segala bentuk halangan dan rintangan, usaha kita bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, hari ini Malaysia tercatat antara negara di dunia yang terbaik dalam soal pengurusan COVID negara. Ini bukan saya kata. Nanti tuan-tuan kata, masuk bakul angkat sini, tapi tak ada orang nak masukkan dalam bakul, saya masuk. Kalau ada bakul, dan angkatlah sendiri, apa salahnya tak? Maksud saya itu, ini tindakan kita. Dah betul, dah okey-okey. UMNO Barisan Nasional buat hal lagi, tadi cerita pun. Patut kalau dia fikirkan soal rakyat, yang masih terkial-kial nak mencari kehidupan dan COVID tak selesai, bagilah tempoh masa. Bukan saya minta, dia patut ada pertimbangan yang bijaksana untuk memelihara kepentingan ammah. Bukan itu. Kepentingan yang lebih besar, rakyat mesti dijaga, dipelihara, nasib mereka mesti dibela. Keadaan tidak menentu, jangan ambil sesuatu tindakan yang boleh menyebabkan kerajaan jatuh dan menyebabkan kita tak mampu untuk menguruskan negara. Tapi dibuat juga. Minta saya campur tangan supaya saya dapat mungkin meringankan melepaskan dia daripada hukuman. Tadi Datuk Azmin dah cerita kan. Itu jadi saksi hidup lagi, hidup muda lagi dihidup. Dia ceritakan, dia bawa fail bertimbun-timbun. Ni kes ada di mahkamah sekarang ni. Tapi lawyer saya kata tak apa, you boleh cakap. So it is not orang kata apa, contempt of court ke sub judice ke, tak ada. Because saya dah filekan dalam affidavit yang menyatakan memang dia datang bawa file bertimbun-timbun, bukan sekeping. Tak tahu berapa puluh, tak tahu 87 kot. Banyak macam itu mengenai kes dia. Bawa kat rumah saya berdiri kan, cakap, Tan Sri boleh tengok, tolong saya. Pasal apa? Pasal kes ni. Saya tahulah kes dia tu. Nak minta supaya peguam dia datang jumpa saya nak jelaskan. Saya kata tak payahlah Zahid. Kalau you kata you tak melakukan kesalahan, it's okay, pergi mahkamah. Nanti dapat pembelaan mahkamah, you akan dibebaskan. So what's wrong? Betul tak? Ini pertuduhan yang 87 ni. Saya tak nak sebut ni mahkamah punya keputusan, tapi nak menyedarkan memang dia minta itu. Dan saya berpegang pada apa yang saya telah sebutkan tadi. Wallahi wabillahi watallahi, saya mesti memikul tugas dan tanggungjawab bersandarkan kepada sumpah dan juga perlembagaan negara
Negara kita ni negara demokrasi berparlimen, perlembagaan adalah punca kuasa kita. Ada 3 punca kuasa ya. Judiciary, kehakiman, legislatif, kita di parlimen buat undang-undang, dan eksekutif, pentadbiran dan Perdana Menteri lah ketuanya. Dia masing-masing ada kuasa. Tak boleh campur yang ni tak boleh campur begini. Dia nak suruh saya campur urusan yang berkaitan dengan soal kehakiman. Melanggar sumpah saya. Dosa besar kalau saya ikut kehendak dia. Walaupun saya tahu dia adalah sebahagian daripada yang memberi sokongan pada saya. Waktu itu saya tak pergi sokong, tak sokong, saya pegang pada soal hukum. Jadi saya tak berbuat apa-apa. Akhirnya 15 ahli parlimen tarik, saya pun jatuh. It's okay. Dunia, saudara. This is dunia, duniawi. Yang lebih penting bukan duniawi. Apa yang lebih penting? Ukhrawi. Segala apa amal ibadah yang kita lakukan ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu? Ada dacingnya nanti. Setiap satu zarah perbuatan baik akan dibalas dengan baik. Perbuatan yang mungkar akan dibalas dengan dosa. Dosanya pergi ke mana? Neraka. Jauh sikit saya bawa. Tapi itu realitinya. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita sebagai orang Islam, kita berpegang kepada agama. Terus yang memandu hidup kita ialah hukum. Agama adalah penting. Jadi kalau dah begitu keadaannya, kita mesti berpandu pada soal. Jadi saya terima saja. Rela, akhirnya saya terpaksa berhenti. Jadi persoalan yang penting yang saya tanya tadi, kalau dah BN tu tak boleh terima, PH lebih kurang sama saja. Dia kata tak ada rasuah, tapi kes terowong Guan Eng masih tak terjawab lagi. UMNO dengan rasuah tak saya cerita. Pasal presiden dia sendiri mengaku kan, yang tadi disebutkan, mengaku dalam persidangan MIC mengatakan hampir semua barisan yang duduk di depan, yang sebahagian besar adalah pemimpin utama barisan nasional, terbabit dan terpalit dengan rasuah. Ini pengakuan dia. Jangan nak kata saya kata, dia kata. Jadi dia kata kalau kita kalah dalam pilihan raya ini, tentunya kita tak akan terlepas daripada hukuman. Nak pilihan raya itu sebenarnya bukan soal nak membela nasib rakyat. Sebab itu kalau itulah hakikatnya, saya harap kita tolak Barisan Nasional dan kita tolak Pakatan Harapan dan kita sokong Perikatan. Itu jawabnya. Jadi saudara kata, oh Tan Sri suruh tolak BN. Lepas tu nak suruh tolak PH. PN ni apa dia? Lagi 1 jam nak cerita ni. Tak adalah selama itu. Tapi nak ceritakan supaya kita jelas dan faham. What do we stand for? Tadi dah ada sejarah. Bagaimana Perikatan Nasional terbentuk? Baru. Lebih kurang 2 tahun lebih saja. Tapi hari ini saya rasa sebagai pengasas dan pelopor dalam pembentukan Perikatan didokong bersama oleh sahabat kita dalam PAS, Presiden PAS dan Gerakan, dan juga di Sabah ada 2 parti lagi membentuk Perikatan Nasional. Sekarang ini kalau ikut bacaan yang mutakhir gini, kita antara parti-parti gabungan yang terkuat di dalam negara kita. So it's not just a small party, it is a coalition of like-minded people who cares about the people, who love the people, nak menolong rakyat. Saya tak payah cerita tentang apa yang kita dah buat, prihatin, permekasa, per lah, 530 bilion cari duit. Dah banyak dah bantu dah. Saya fikir orang Putrajaya pun tak terkecuali dapat bantuan. Jadi kita akan siapkan kita punya manifesto. Datuk Radhi Jidin, terima kasih, dia pengurusi jawatankuasa manifesto. Kita punya tagline, prihatin, bersih dan stabil. Prihatin, bersih, stabil. PN best. Boleh tak cakap? PN best. PN
best. PN, best. Itu kita akan laungkan sepanjang sampai habis selesai pilihan raya. Dan memang pun insya-Allah PN best. Itu harapan kita. Jadi saudara nak bayangkan, dia 19 hari bulan ni, November ni, hari mengundi. The last day, or the very day, penentu tentang masa depan negara, 19 hari bulan, mungkin jam semacam sekarang ni, malam. Saya nak nunggu saja. Kalaulah waktu itu pengurusi SPR akan telefon saya. Dia kata, Tan Sri, you have now more than 112 members of parliament in Perikatan Nasional. You boleh announce you bentuk kerajaan Perikatan Nasional. Saya pernah terima cerita macam itulah. Waktu kita menang, pengurusi SPR, dia tengok satu-satu. Pertama yang agak jatuh pada Perikatan Nasional ke tangan kita is Putrajaya. Calon yang kita nak letakkan di Putrajaya is none other than Yang Berhormat Datuk Radhi Jidin. Datuk Radhi naik atas. Jangan nak ragu-ragu ni. Ini calon kita. Saya umumkan awal-awal lagi. Jadi lepas ni kita nak minta dia buat kerja. Jadi malam ni sahih, bukan war-war, bukan khabar-khabar, tapi sahih diumumkan oleh pengurusi Perikatan Nasional Datuk Dr. Radhi Jidin, calon kita di Putrajaya. Saya tak tahu siapa nak lawan, lawanlah. Tapi saya nak beri nasihat sikit pada Datuk kawan saya Kunan. Kunan have done something for Putrajaya. But cukuplah Kunan. Now is the time for change. And the change will happen with Perikatan Nasional di bawah Datuk Radhi Jidin. Boleh tak tuan-tuan? Boleh? Sokong Perikatan Nasional. Kalau masuk dalam peti tempat buang undi itu, baca nama dia. Putrajaya ni semua orang cerdik pandai. Takkan tak boleh baca nama Dr. Radhi Jidin. Ataupun tengok simbol, dia tulis itu Perikatan Nasional. Pangkah aja kat situ. Jangan pangkah tempat lain. Salah. Haram hukumnya. Haram duniawi. Okey Datuk Radhi. Dan saya nak sebutkan, kalaulah begitu kita akan bentuk suatu kerajaan yang kukuh. Saya harap rakan-rakan kita yang sehaluan dengan kita, baik dalam Perikatan Nasional ataupun di luar daripada Perikatan Nasional, yang sehaluan dengan kita nanti. Tadi sebenarnya ada datang wakil daripada sebuah negeri, saya sebut di sini, yang mengatakan komitmen dia untuk membantu dan menyokong kita membentuk kerajaan, insya-Allah. The media akan guess, saya tak payah sebut di sini. Tapi saya rasa begitu lega kerana ada pernyataan komitmen mereka untuk bersama-sama. Tapi dengan syarat kita mempunyai sejumlah kerusi yang terbesar berbanding dengan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Boleh tak? Kursi yang terbesar. Pasal kita akan bertanding mungkin lebih daripada 100 berapa? 70 ke 80 kursi. Saya tak ingat nak kira, tapi dah pasti jumlah tu lebih daripada 112 kursi. Jadi mana kalau menang semua tu menang, kita orang Kelantan hok-hok menang besar. Kalau ada gelombang dalam tempoh sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ke hadapan, ada gelombang. Gelombang apa? Gelombang menentukan Barisan Nasional akan talah teruk. Satu gelombang menolak Barisan Nasional ini bersihkan daripada sampah sarap politik yang ada dalam negara kita, kerana dibawa oleh pihak Barisan Nasional yang sudah kotor dengan amalan rasuah yang ini. Jangan kita terima lagi. Bersihkan Putrajaya daripada elemen-elemen korupsi dan salah guna kuasa. Tanggungjawabnya bukan saya, tanggungjawab saudara sebagai pemilih yang akan memutuskan nanti. Boleh? Apalagi PH. Saya duduk dalam PH, saya kata, tak tahulah apa nak kata. It's not the right party for all Malaysian. Adalah sokongan, tapi saya tak boleh nak memperkecilkan mereka, tapi bukan tempat
untuk kita letak kepercayaan dan undi kita pada mereka kerana mereka tak mampu menguruskan negara. 22 tahun, 22 bulan. Kalau nak kirakan tak panjang, tapi cukup panjang kalau nak membuat pembaharuan. Kita berada dalam kerajaan 17 bulan. Dengan COVID-nya, masalah pandemiknya, masalah ekonomi yang begitu teruk. Tapi terbukti kita mampu mengurus. Dengan sokongan pegawai kerajaan juga menguruskan ekonomi negara. Kita tak minta supaya KSU ditukar, kita tak minta KSN ditukar, kita lantik ikut prosedur dan peraturan. Saya percaya ketua-ketua jabatan di Putrajaya tahu the way that we manage the government. We respect the civil service, we follow the rules and regulation. This is what a good government is all about. Jadi saudara, dah panjang saya berucap, banyak kita ketawa. Tapi saya nak sebutkan, kalau jemaah menteri insyaAllah terbentuk nanti di bawah kita Perikatan Nasional, saudara berbayangkan, pertama sekali jemaah menteri akan duduk berbincang, apa dia perkaranya? Balik pada soal pokok. What the rakyat wants. Apa rakyat mau? Apa orang Putrajaya mau bila mana Kerajaan Perikatan Nasional menerajui negara? Dalam mesyuarat jemaah menteri yang pertama, jawapannya ialah soal masalah rakyat. About the poor, about those people who has not enough money to spend for their family, about the food on the table, about job opportunities for the young, about education, about their health. Ini perkara-perkara yang mesti kita utamakan. Kerana dalam kaji selidik kami, perkara yang tersenarai nombor satu yang menjadi perhatian rakyat is about dia punya bread and butter. Dalam bahasa Inggerisnya bread and butter, roti dan mentega. Itu orang kaya pakai mentega. Tapi istilah tu bermaksud ia soal hidup mereka, soal makan minum mereka, pakaian mereka, pengangkutan mereka. Ini yang jadi keutamaan dan menjadi masalah besar yang dihadapi sekarang ialah masalah kos sari hidup. Masalah barang yang naik. Sebab apa? BN barang naik, BN barang naik, BN barang naik. Tolak BN, barang akan turun. Maksudnya tadi, kita kena buat sesuatu untuk menguruskan soal ekonomi kita, menentukan sebagai kadar inflasi dapat terkawal ke suatu kadar yang agak rendah macam dahulu, menguruskan soal-soal pentadbiran dan pengurusan keuangan negara. Wang mana nak disalur pada rakyat, wang mana yang disalurkan pada soal-soal yang lain. Ini kita akan susun prioritinya. Ada orang tanya pada saya, Tan Sri, bila PN ni menang besok, adakah PN akan melaksanakan bajet 2023? Saya nak jawab, iya. Tak tepuk tangan. Kita akan melaksanakan apa yang telah pun tersenarai dalam bajet 2023 yang telah dibentangkan tapi belum diluluskan. Kerana kita menjadi sebahagian daripada kerajaan yang ada. Bukan? Kita terima itu. Antara yang disyorkan di situ ialah untuk memberikan bantuan khas ataupun allowance khas kepada penjawat-penjawat awam sebanyak RM2,500. Kita akan tunaikan. Saya nak sebutkan sini. Don't worry. Kita akan laksana dan tunaikan. Malahan, kalau kita dapati antara lainnya tidak sempurna dalam belanjawan ini dan kita ada lagi dana yang boleh kita gunakan, kita akan perbaiki bajet yang ada yang telah dibentangkan itu. Bajet itu hari itu dibentang aja. Dia nak tawar matahari dan bulan. Nasib baik dia tak buat begitu. Yang itu saya tak boleh janji. Tapi kalau dianggap itu adalah yang terbaik yang boleh disediakan dalam tempoh keadaan sekarang, kita sebagai Perikatan Nasional, bukan saya buat itu. Macam juga waktu kita menghadapi masalah COVID, kami tak ada manifesto. Pakatan Harapan ada manifesto. Tuan kata manifesto bukan apa, Quran ke apa? Boleh ubah, boleh tak payah buat. Kita masuk tak ada manifesto, tapi tanpa manifesto kita buat yang terbaik untuk negara.
Apalagi kalau dah ada manifesto. Saya nak minta Dr. Radhi masuk sikit dalam manifesto, tambah sikit aja lagi. Bagaimana yang kita buat di banyak-banyak negeri, pasal orang tak yakin manifesto akibat. Kita bentuk satu jawatan kuasa terdiri daripada pakar-pakar yang lain yang boleh mengaudit apa yang kita buat setiap tahun. Boleh tak kerajaan mana-mana buat macam itu? Komitmen kita. Kalau kita kata kita akan bina 500 rumah kos mampu milik setahun ataupun dalam tempoh 5 tahun, ikut keadaannya. Kita nak pastikan yang kita janji itu mesti dilaksanakan. Dan ini tak boleh dilaksanakan tanpa ada kerjasama pegawai dan penjawat awam. Betul tak? Tapi nak menentukan hal sebegitu, bukan kata okey kami nak buat, lepas tu tak buat. Saya tahu dalam Barisan Nasional banyak janji nak buat 1 juta rumah, kalau saya tak silap. Tapi tak sampai 200-300 ribu saja dilaksanakan. Orang Putrajaya bukan semuanya kaya, nak juga rumah yang mampu milik. Betul tak begitu? Itu antara perkara yang kita akan berikan perhatian. Selain daripada perkara-perkara lain yang berkaitan soal pendidikan, soal infrastruktur, soal alam sekitar, soal kesihatan. Macam kesihatan. Ini kerana kita berhadapan masalah sekarang ni. Ramai rakyat kita jatuh miskin. Dan mereka mungkin tak mampu nak bayar apa-apa pun pergi ke hospital, apalagi swasta. Saya sedang memikir, sebagai contoh. Saya tak tahu masuk ke dalam manifesto tidak. Kita nak menawarkan satu bentuk insurans yang mampu dimiliki oleh setiap orang-orang dalam kategori B60. Dia boleh pergi ke hospital kerajaan ataupun swasta, dia akan dapat rawatan yang terbaik. Boleh tak gitu? Tak begitu. Ini antara lah yang kita akan harusi dan teliti macam mana kita nak laksanakan. Maknanya, Kerajaan Perikatan Nasional ini memang prihatin tentang masalah rakyat. Saya tahu, saudara, saya tak boleh nak mengangkat diri saya sendiri. Saya telah melalui pentadbiran kerajaan dan kerajaan negeri selama hampir 45 tahun. Saya tak nak kata pihak yang di sana tak ada kelayakan, tak wajar saya cakap. Tapi we have the experience, a total sum of those people yang sudah berada dalam kabinet saya daripada Perikatan Nasional, kalau campur dengan semestinya, saya tak tahu berapa tahun pengalaman, Tuan Azmin. Puluhan kalau tak ratusan tahun pengalaman mengurus dan mentadbirkan negara. Waktu saya jadi Menteri Pendidikan sama macam mana Tok Radhi jadi Menteri Pendidikan calon kita ni, saya mengarahkan supaya Kementerian Pendidikan membuat satu blueprint on education yang tamat 2025, kalau tak silap saya. Masih lagi dilaksanakan. Apa tujuannya? Supaya dalam tempoh beberapa tahun ke hadapan, tahap dan taraf pencapaian anak-anak murid kita ni bertaraf antarabangsa. Baik dalam TIMSS ke PISA ke apa semua, dia diukur berdasarkan taraf antarabangsa. Kualiti pendidikan kita akan bertambah lebih baik. Kita bincang soal itu, nak bagikan peranti kepada setengah-setengah pengurus sekolah dan sebagainya. Itu antara perkara kita bincangkan. Dan mungkin kita nak fikirkan apa yang boleh kita buat untuk membantu anak-anak kita daripada kawasan-kawasan luar bandar yang ibu bapa mereka terdiri daripada yang miskin, tak mampu nak beli tablet